Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sukan didefinisikan sebagai aktiviti fizikal yang dilakukan oleh seseorang individu untuk meningkatkan daya ketahanan dan mencegahkan rohani serta minda seseorang. Aktiviti sukan boleh dilakukan tidak kira waktu dan tempat. Antara sukan yang terkenal di dunia ialah bola sepak, seni mempertahankan diri, bola keranjang dan golf. Contoh atlet yang terkenal di seluruh dunia pula ialah Tiger Woods dan David Beckham. Konsep sukan untuk semua. Konsep sukan untuk semua juga dikenali sebagai sukan massa. Konsep sukan ini bertujuan untuk mengekalkan tahap kesihatan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, meningkatkan tahap kesihatan semua anggota masyarakat, menggalakkan penyertaan yang meluas dalam kalangan masyarakat. Sukan untuk semua juga bukan berunsur pertandingan pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa semata-mata, tetapi merupakan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan sukan spontan yang diuruskan untuk tujuan menggalakkan penyertaan yang meluas. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Terdapat pelbagai jenis permainan sukan, antaranya sukan dalaman, sukan luaran, sukan lasak dan sukan tradisional. Keempat, squash. Squash adalah merupakan acara sukan terbaru yang berjaya menaikkan nama negara kita di pesada antarabangsa. Sukan ini dimainkan oleh 2 orang pemain perseorangan. Mata bagi permainan ini ialah setakat 11 mata dan akan dimainkan dalam beberapa set. Pencapaian negara kita di dalam sukan ini memang cemerlang. Contohnya, Datuk Niko and David telah berjaya mencipta sejarah menjadi pemain nombor 1 dunia setelah berjaya memenangi beberapa kejohanan utama dalam beberapa tahun. Antaranya ialah kejohanan terbuka Malaysia, menjadi wanita pertama Asia memenangi terbuka British dan terbaru memenangi kejuaraan dunia di Hong Kong. Antara anak watan Malaysia yang berjaya di dalam sukan ini ialah Datuk Niko and David dan juga Kenneth Law. Tenis adalah sebuah permainan yang menggunakan raket dan bola dan dimainkan di sebuah gelanggang yang dibahagikan 2 oleh sebuah jaring. Kategori bagi permainan biasanya termasuk perseorangan lelaki, perseorangan wanita beregu, di mana 2 pemain yang sama jantina bermain, serta beregu campuran. Terdapat juga pertandingan untuk orang kurang upaya. Dalam 4 pertandingan Grand Slam, hanya 128 peserta akan bertanding. Keenam, badminton. Selain daripada bola sepak, sukan badminton juga adalah merupakan jenis sukan yang boleh dikategorikan sebagai sukan tradisi yang dimainkan di negara kita. Boleh dikatakan Malaysia antara kuasa badminton dunia yang setanding dengan nama-nama besar dalam sukan ini seperti China, Indonesia dan Korea. Sukan ini dimainkan oleh 2 orang pemain bagi permainan perseorangan dan 4 orang pemain bagi permainan beregu. Pengadil bagi sukan ini pula dinamakan umpire, manakala garisan gelanggang akan dijaga oleh 4 orang yang dinamakan penjaga garisan. Jumlah mata bagi acara lelaki ialah 15, manakala bagi acara perempuan pula ialah 11 mata. Ada kalanya ia akan dilanjutkan mata iaitu deuce. Terdapat 2 set bagi setiap perlawanan dan ianya akan berlanjutan ke set ketiga jika kedua-dua belah pihak mendapat mata yang sama dalam satu set. Sukan ini saja sememangnya telah menjadi pengharum pada nama negara kita sejak dahulu lagi. Negara kita telah memenangi beberapa kejohanan yang berprestis di dunia seperti Piala Thomas dan juga pingat perak di Sukan Olimpik, emas di Sukan Asia dan juga Sukan SEA. Ada beberapa nama besar di dalam sukan ini, antaranya ialah adik-beradik Siddiq iaitu Jalini Siddiq, Miss Bun dan Razif Siddiq. Sekarang ini juga terdapat beberapa orang pemain muda yang sudah meningkat naik seperti Datuk Lin Chow Wei dan Hafiz Hashim. Faedah-faedah bersukan. Sukan bukanlah semata-mata aktiviti fizikal yang dilakukan untuk mengisi masa lapang atau sebagai redah kecil yang untuk mengeluarkan peluh.
mutakhir ini, pemodenan sukan bergerak seiring dengan kemajuan dunia dan membawa falsafah yang lebih berat. Pertumbuhan pelbagai bidang sukan yang rancak ini digerakkan dengan lebih dinamik dan profesional. Pelibatan masyarakat dalam bidang sukan telah banyak membawa manfaat. Ironinya, pelibatan masyarakat dalam bidang sukan dan menunaikan pelbagai hasrat bukan sekadar pertarungan di gelangan sahaja. Salah satu daripada faedah bersukan ialah kegiatan sukan dapat membantu mengekalkan kesihatan fizikal dan mental. Kehidupan zaman moden ini lebih banyak menggunakan tenaga, dalaman dan pemikiran. Golongan profesional dan separa profesional dalam membangunkan negara sering kali terpaksa mengabaikan kegiatan fizikal kerana kekurangan waktu untuk tujuan tersebut. Kesibukan semua lapisan masyarakat ini membawa kepada masalah kesihatan fizikal dan mental. Pelibatan golongan kanak-kanak, remaja dan orang dewasa dalam pelbagai kegiatan sukan dapat menyelesaikan pelbagai masalah kesihatan. Kegiatan sukan merupakan langkah awal seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan, dalam mengawal obesiti, penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit jantung. Kegiatan sukan juga dapat membantu mereka yang telah menghidap penyakit untuk kembali pulih. Pelibatan masyarakat dalam bidang sukan juga mampu menangani ketegangan fikiran dan meringankan bebanan mental. Sesungguhnya kegiatan sukan dapat melancarkan perjalanan darah, mengurangkan lemak yang berlebihan dalam salur darah dan jantung, membantu perkembuhan dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh badan. Tegasnya, pelibatan dalam sukan merupakan usaha efektif dalam melahirkan masyarakat yang sihat. Selain itu, bersukan juga dapat mengisi masa lapang seseorang. Masa lapang sebenarnya amat berharga bagi setiap individu atau masyarakat. Seseorang yang melibatkan diri dalam bidang sukan juga adalah salah satu cara mengisi masa lapang dengan berfaedah. Masa itu emas. Walaupun hanya ada beberapa minit, masa itu sangat berharga. Masa lapang ini sangat bermanfaat jika digunakan untuk bersukan bagi mengembalikan tenaga dan melegakan ketegangan. Bagi golongan remaja pula, pelibatan dalam bidang sukan dapat menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral, vandalisme dan membuang masa sia-sia seperti melepak, merokok dan terlibat dalam pengambilan dadah. Sukan dapat menarik masyarakat ke arah memanfaatkan masa lapang dengan cara yang lebih baik. Kesan yang jelas ialah sukan mampu meningkatkan swadaya masyarakat dan melangkah gagah dengan yakin ke peringkat antarabangsa. Walaupun melalui ranjau pidana dunia persaingan hari ini, sesungguhnya sukan dapat mendisiplinkan masyarakat memanfaatkan masa dengan lebih bermakna. Di samping itu, sukan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengeratkan hubungan perpaduan dan integrasi masyarakat. Hal ini demikian kerana kegiatan sukan dapat melahirkan semangat kekitaan dalam pasukan untuk meraih kemenangan. Sifat bersatu padu juga dapat dipupuk melalui pelibatan dan dalam kegiatan sukan kerana bulat air kerana pemotong, bulat manusia kerana muafakat. Lantaran itu, hubungan yang erat dapat melahirkan sebuah pasukan yang kuat. Para penyokong juga dapat menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di samping berkongsi minat dalam sukan yang sama. Dengan ini, nilai-nilai perpaduan seperti bekerjasama, bertoleransi dan meletakkan kepentingan negara dan pasukan melebihi kepentingan diri dapat dilahirkan melalui pelibatan diri dalam bidang sukan. Justru itu, kegiatan sukan dapat mendidik masyarakat bekerjasama dan bersatu padu serta mengeratkan hubungan silaturahim. Langkah untuk menarik minat terhadap sukan. Ibu bapa haruslah menggalakkan anak-anak untuk mencuburi diri dalam bidang sukan dengan aktif sejak kecil lagi. Ibu bapa haruslah menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kurikulum. Ibu bapa tidak harus terlalu mementingkan pencapaian akademik anak mereka sehingga mengabaikan aktiviti kurikulum anak-anak. Ibu bapa tidak harus memaksa anak-anak belajar pada setiap masa dan langsung tidak mempunyai masa lapang untuk bersukan. Contohnya, ibu bapa haruslah menggalakkan anak-anak untuk keluar bersukan bersama-sama dengan rakan-rakan pada setiap waktu petang. Pelbagai aktiviti sukan dapat dilakukan, tamsilnya permainan bola keranjang, permainan bola sepak dan permainan badminton. Dengan itu, anak-anak akan dapat menguasai kemahiran permainan itu dan seterusnya dapat mewakili sekolah dalam pertandingan tersebut. Natijahnya, ibu bapa haruslah sentiasa menggalakkan anak-anak untuk mencuburi bidang sukan secara aktif, supaya anak-anak dapat mempunyai minat yang mendalam terhadap sukan. Seterusnya, pihak media massa boleh menyiarkan pelbagai iklan berkaitan dengan sukan di kaca TV
televisyen dan corong radio untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja di Malaysia. Pada masa yang sama, sokongan dan motivasi daripada rakan sebaya juga merupakan peranan penting bagi menyemai minat generasi muda bersukan. Sesungguhnya peranan yang paling penting untuk menanam minat remaja bersukan ialah para remaja mestilah bersikap lebih positif terhadap aktiviti sukan. Orang tua-tua ada berpesan, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat sangat bertepatan diamalkan oleh pelbagai pihak untuk menyemai minat bersukan dalam kalangan remaja di negara ini. Pihak kerajaan juga perlu meningkatkan kempen untuk menyedarkan masyarakat tentang manfaat bersukan. Misalnya, menganjurkan pertandingan sukan yang melibatkan semua peringkat umur dan memberi pendedahan tentang kebaikan bersukan. Kerajaan juga perlu membina tempat-tempat bersukan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk bersukan. Contohnya, gelanggang badminton, gelanggang futsal dan tempat-tempat untuk bersukan yang lain. Kesimpulannya, bersukan penting untuk memastikan kehidupan kita sihat. Sesibuk mana pun kita, bersukan tidak boleh diabaikan untuk kepentingan kesihatan kita. Bersukanlah 2 atau 3 kali seminggu supaya badan kita sentiasa cergas seperti slogan badan cergas, minda cerdas.